Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Hijrah 1 Ogos bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama malam ini. Fahmi Fazil nafi ceramah politik di masjid. Juga dakwaan Presiden PAS dilarang memasuki Arab Saudi adalah palsu. Kerajaan akan mendapatkan input serta cadangan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN atau hasil bagi menyelaras beberapa dasar percukaian atau memperkenalkan langkah cukai baharu. Berucap pada Majlis Konvensyen Cukai Kebangsaan 2023 di Kuala Lumpur Convention Centre KLCC pagi tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menggalakkan pembayar cukai lebih produktif dan menyumbang kepada negara. Datuk Seri Anwar berkata dasar percukaian negara perlu dirangka dengan jelas berdasarkan prinsip untuk mengenakan cukai apabila ia benar-benar perlu dan tidak dianggap sebagai beban kepada pembayar cukai. Our policy is to tax when it is absolutely necessary, and number two, it should not be ever to be considered as a burden to the taxpayers. Our intention is, of course, to encourage them to be more productive and contribute to the nation. But, as you know, for a growing economy with such ambition and to contribute to the welfare of those who have been deprived and marginalized, the taxation, the tax institutions and agencies must be very efficient, very clean, and very effective. Terdahulu, Majlis Persidangan Cukai Kebangsaan 2023 edisi ke-23 Anjuran Lembaga Hasil Dalam Negeri dengan kerjasama Institut Percukaian Malaysia (CTIM) dirasmikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bertemakan Taxation Driving Force Economic Sustainability, persidangan yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini memberi platform strategik bagi kedua-dua badan percukaian itu serta peserta berkongsi perkembangan terkini selain membincangkan isu-isu semasa percukaian serta prospek ekonomi negara. Hadir sama pada majlis itu Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Datuk Dr. Muhammad Nizam Sairi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil sedang mempertimbangkan untuk memfailkan saman terhadap pihak yang menfitnahnya berkaitan ucapan beliau ketika berada di Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang pada Ahad. Pada masa sama, Ahli Parlimen Lembah Pantai itu turut mengucapkan terima kasih kepada anak salah seorang kariah masjid berkenaan yang memuat naik video penuh ucapan beliau tentang kejadian tersebut. Video itu menunjukkan saya telah dijemput oleh ahli jawatankuasa masjid untuk beri penjelasan berhubung isu pengharaman kumpulan The 1975 serta pembatalan konsert Good Vibes Festival. Dan saya tidak ada bercakap langsung tentang apa-apa isu politik ataupun apa-apa perkara tentang pilihan raya negeri. Namun saya sangat kesal dengan tindakan beberapa pihak yang cuba mempolitikkan isu ini. Semalam media melaporkan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan menerima aduan berhubung gambar Fahmi berucap di ruang solat utama masjid berkenaan pada Ahad. Menurut Fahmi, beliau sedia maklum mengenai aduan berkenaan dan bersedia untuk memberikan kerjasama kepada JAIS sekiranya dipanggil oleh pihak terbabit. Dalam pada itu, Fahmi Fazil berkata kerajaan sedang meneliti keperluan untuk mewujudkan kerangka kawal selia teknologi kecerdasan buatan AI bagi mengatasi masalah etika penggunaan berkaitan teknologi berkenaan. Kerangka itu akan membantu kerajaan memahami beberapa cabaran penggunaan AI memandangkan ia merupakan satu teknologi baharu. Ya. Ini satu sektor yang sangat baru dan saya percaya perlu kita kumpulkan tenaga pakar dari dalam kerajaan dan juga industri untuk memahami
beberapa cabaran termasuk isu-isu etika yang melibatkan kecerdasan buatan AI, khususnya generative AI. Memandangkan ia mungkin mempunyai kesan kepada pekerjaan. Fahmi berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada program Public Sector Day Malaysia. AI ialah teknologi yang meniru kepintaran otak manusia dengan kemampuan untuk belajar, memperbaiki mutu kerjanya dari semasa ke semasa sehingga dapat berfungsi lebih cekap dan sempurna bagi melaksanakan sesuatu tugasan. Kenyataan yang tular mengenai larangan kekal oleh Arab Saudi terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang adalah palsu. Perkara itu disahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar hari ini. Beliau telah menghubungi Kedutaan Arab Saudi semalam untuk kepastian. Yang kenyataan tu memang kenyataan yang palsu. Saya telah hubungi Kedutaan Arab Saudi semalam untuk mendapatkan kepastian dan dimaklumkan oleh Timbalan Duta Besar Arab Saudi bahawa kenyataan yang tular itu adalah kenyataan yang palsu. Beliau berkata demikian kepada sidang media selepas menyambut kumpulan akhir Jemaah Haji Malaysia seramai 270 orang yang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menerusi pesawat MH8391 tengah hari tadi. Kredit e-tunai RM100 suku keempat tahun ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Pemberian kredit e-tunai RM100 kepada semua golongan dewasa berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah akan mula dilaksanakan Oktober depan atau suku keempat tahun ini. Kementerian Keuangan sedang memperincikan inisiatif berkenaan dengan pemegang taruh. Dalam kenyataannya, Kementerian Kewangan berkata bantuan e-tunai ini akan memberi manfaat kepada lebih 10 juta penerima merangkumi golongan B40 dan M40. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-tunai sebanyak RM100 itu kepada golongan terlibat dengan dana sekitar RM1 bilion. Inisiatif itu adalah kesinambungan kejayaan dan impak besar program e-tunai kepada masyarakat iaitu sebahagian daripada kerangka ekonomi madani. Seorang wanita warga Emas maut akibat rentung dalam kejadian kebakaran di sebuah pusat jagaan orang tua di Seksyen 5 Petaling Jaya awal pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor, Wan Muhammad Razali Wan Ismail berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 12.13 tengah malam sebelum mengerahkan anggota ke lokasi kejadian. Kebakaran itu melibatkan sebuah pusat jagaan orang tua berkeluasan 50 kali 100 kaki persegi yang melibatkan kemusnahan 30% daripada keluasan keseluruhan bangunan. Semasa kejadian, seramai 14 penghuni termasuk penjaga telah bertindak menyelamatkan diri tanpa mengalami kecederaan. Bagaimanapun terdapat seorang mangsa perempuan rentung di dalam sebuah bilik di atas katil. Kebakaran berjaya dipadam oleh orang awam sebelum jentera bomba sampai ke lokasi kejadian. Pulau Duyung yang dahulunya tersohor dengan pertukangan dan pembuatan bot tradisional memperkenal gaya baharu. Menurut salah seorang penduduk, Muhammad Saufian Othman, pembuatan bot miniatur merupakan salah satu inisiatif penduduk kampung untuk menghidupkan semula warisan seni tradisional Kuala Terengganu itu agar tidak ditelan zaman. Wartawan Khadijah Faizal yang kini berada di Terengganu ada laporannya. Tambah Muhammad Saufian, pelbagai cara sudah dilakukan untuk mempertahankan seni pertukangan bot tradisi itu. Katanya kos tinggi yang mencecah ratusan ribu ringgit bagi menghasilkan sebuah bot tradisional dan sekatan pemilikan lesen baharu bot tradisional menjadi faktor mengapa ia semakin lama semakin dilupakan. Lebih menyedihkan katanya, masuk tahun 2023 ini, tiada lagi bot tradisional yang berlayar di Sungai Terengganu, ditambah pula hanya tinggal satu bengkel sahaja daripada 30 buah bengkel yang ada sebelum ini.
Justru itu, pameran miniatur bot tradisional dalam program Ruang Layar yang didorong oleh Balai Seni Negara ini antara usaha yang dilakukannya bersama penduduk kampung untuk mengembalikan semula zaman kegemilangan Pulau Duyung suatu ketika dahulu. Selain itu, dia turut mendokumentasikannya supaya dapat memberi pendedahan dan ilmu pengetahuan kepada generasi akan datang. Masyarakat setempat yang satu ketika dulu kita pernah hebat di luar negara yang ramai orang tak tahu dengan etika pameran kita yang ada etika di luar negara yang cover kita punya produk dan satu ketika yang kita dari kajian kita produk kita dah keluar 60 biji pada keluar pada Malaysia yang buk-buk kita ada di Museum Britain. Yang buk kita ada depan Museum Darwin, ada dekat Jerman. Rata-rata pengunjung yang terdiri daripada golongan belia berkata, program seumpama itu wajar diteruskan agar ia dapat dipromosikan dengan lebih efektif seiring dengan perkembangan teknologi moden. Bagus juga, molek juga. Sebab apa? Sebab makin lama anak-anak muda sekarang ni makin ditelan zaman dengan ada gadgetnya. Dia tak terdedah dengan perkara aktiviti-aktiviti yang orang panggil tradisional yang kita buat. Best lah, actually bertengok aktiviti untuk buat bot ke, mungkin kayu ke. Jika bukan kita yang mempertahankan warisan seni tradisional Melayu, siapa lagi? Semangat inilah yang kita perlukan dalam setiap diri anak muda meskipun arus pemodenan semakin lama semakin mencabar. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Jadikan Malaysia negara termaju di rantau ini. Langgan produk CBP dan rebut peluang untuk memenangi sebuah kereta BMW dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP terdekat anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello CBP kan ada? Niat ini ialah benda yang terlintas di otak kepala kita. Kita nak sembahyang apa? Bila sebut Allahu Akbar, ada benda yang diharamkan kita buat pada ketika selepas daripada takbir. Ada yang baca siratal ladzina ngam. Oh, ngam-ngam tu. Kalaulah dia tak belajar, sembahyang tak sah. Tapi kalau dia masih belajar, tetap sah. Ilmu itu menyebabkan perpecahan tapi menambahkan kasih sayang dan mahabbah. Pahaman ataupun ideologi berbeza mesti dirungkai dengan keilmuan jua. Sehat, sakit, ada, tiada, dipuji, dicaci, dimudahkan, dipersulit, semuanya baik. Bukan hanya ilmu yang nak disampaikan tapi akhlak dan bagaimana peringatan seorang murid kepada guru. Bertemu kembali. Anak muda diseru menjadikan Malaysia sebagai negara termaju di rantau ini. Namun, ujar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk berada di tahap itu, beberapa syarat perlu dipenuhi, iaitu keadaan negara mesti aman, politiknya stabil, konsisten dalam pengurusan negara dengan mempunyai pemimpin yang berkualiti dan bertanggungjawab. Work hard, save this country. Dan anak-anak muda patut faham mengapa saya bercakap soal menyelamatkan negara kita. Dan negara kita mampu diangkat sebagai negara hebat. Dan saya bercita-cita dan saya percaya anak-anak bersama saya untuk sama-sama berusaha mengangkat martabat negara kita. Boleh atau tidak? Ya, maknanya kita harus yang belajar dengan cukup tekun, membaca dengan cukup rajin, menjadi manusia yang berharga dan bernilai. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Temu Anwar di Kolej Kemahiran Tinggi Marai Kuantan. Hampir 5,000 pelajar-pelajar aliran teknikal sekitar Kuantan hadir pada program yang berkongsi hala tuju negara, menggalakkan pelajar mempunyai nilai-nilai yang boleh menyumbang kepada kejayaan negara, berkonsepkan Malaysia Madani.
TV Al-Hijrah mengorak langkah dalam penerbitan buku selepas 13 tahun penubuhannya. Pengerusi TV Al-Hijrah Muhammad Khair Ngadiron berkata, usaha ini bagi memastikan TV Al-Hijrah terus kekal relevan dalam industri. Menurut beliau, usaha ini secara tidak langsung dapat mengangkat Islam, falsafah madani dan program Al-Falah ke peringkat yang lebih tinggi. Baru-baru ini kita bersama Karang Craft mengorak langkah membuat konten kita menjadi buku. Itu adalah antara contoh sinergi yang kita akan lakukan. Sebab kita merasakan bahawa dunia konten, dunia TV dan dunia perbukuan boleh sahaja digabung jalinkan supaya matlamat akhirnya untuk kita menyampaikan sesuatu yang baik itu akan sampai ke dalam masyarakat. Beliau ditemui ketika majlis Town Hall dan amanat khas di Pusat Penyiaran Digital TV Al-Hijrah siang tadi. Baru-baru ini, TV Al-Hijrah melancarkan buku Cinta Ilmu selepas bersiaran secara langsung lebih 10 tahun. Kini, rancangan ini dibukukan agar menjadi rujukan relevan dan mencapai lebih banyak Muslim berilmu dan berkualiti. Selepas ini, tapak ada, masjid tiada. Alhamdulillah bertemu kembali. Pengundi terutama yang bergejala COVID-19 digalakkan memakai pelitup muka ketika membuang undi. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata ia sebagai usaha mengekang penularan COVID-19 walaupun ketika ini kes berkenaan dilihat semakin stabil dan tidak menunjukkan peningkatan yang mendadak. Beliau berkata individu yang positif COVID-19 juga perlu jujur dan mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan KKM. Menurut beliau, langkah terbaik adalah tetap memakai pelitup muka walaupun ia tidak lagi wajib dan tiada tindakan mandatori ke atas mereka yang tidak memakai pelitup muka. Tiada tindakan mandatori ke atas mereka yang tidak memakai pelitup muka, tetapi kalau mereka nak pakai, kita galakkan. Sebab di kawasan ramai ni kadang kita tak tahu siapa yang mungkin bergejala atau mungkin ada COVID tapi tak bergejala mungkin kan. Jadi itu memang kita langkah berjaga-jaga. Beliau berkata demikian kepada media ketika menemani calon pilihan raya kecil PRK Parlimen Kuala Terengganu, Azan Ismail, menyentuni pengundi di sekitar Bandaraya Kuala Terengganu hari ini. Dalam pada itu, Dr. Zaliha berkata beliau sudah meminta pasukan daripada KKM untuk berjumpa dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi membincangkan lebih lanjut SOP berkaitan COVID-19 pada Pilihan Raya Negeri PRN 12 Ogos ini. Tapak ada, masjid tiada. Harapan penduduk kampung Kubang Palas di Telemung untuk mendapat masjid baharu masih belum terlaksana walaupun sudah menanti hampir 20 tahun. Ketika ini, ahli kariah kampung yang semakin bertambah terpaksa menggunakan masjid yang uzur dan dimamah anai-anai ekoran pembinaannya daripada struktur kayu. Laporan lanjut bersama wartawan Nur Hashimah Ismail. Silakan Shima. Tinjauan saya di kawasan berkenaan siang tadi mendapati tapak masjid terbiar ini semakin ditumbuhi semak samun. Tidak terurus dan ia dikhawatiri akan mengundang ancaman keselamatan lain. Menurut penduduk, sejak dokumen pembinaannya diluluskan pihak berkaitan pada 2007, namun sehingga kini belum ada petanda ia akan dibina. Ketika ini, karya terpaksa menggunakan masjid lama yang agak uzur dan kecil serta dilihat tidak mampu menampung jemaah terutama pada setiap kali perayaan. Dah luluh. Cumanya tak ada lagi nak sampai pembinaan tu. Memang tunggulah, kita dah tua mana tahu. Tak sempat nak rasa masjid baru kan. Masjid lama pun memang dah uzur sangatlah. Masjid kayu kan. Dia anai-anai. Anaknya kata benda luluh senyap. Pukul
suka pemimpin senyap. Lepas tu baru ni kata lulu. Acak dah bunyi kata lulu. Daripada ambil tapak ni lagi lah. Ketika ini masjid lama terletak kira-kira 100 meter dari tapak terbiar berkenaan. Saya berharap sangat kepada kerajaan mana-mana kerajaan pun biar dia utamakan masjid ni, pasal masjid ni dah lama kita borong, jadi sekarang ni keadaan kesesuaian tapak tu yang duduk sebelah tu tak ada parking terus. Jadi bila orang nak sembahyang, bila orang mari sembahyang apa parking tempat sini ya. Dia orang kata direct kat sini. Jadi melibatkan laluan, gangguan laluan. Jadi saya bagi pihak penduduklah mohon sangat-sangat kepada apalagi kepada kerajaan negeri untuk menyokong permohonan kita ni untuk dibina secepat yang mungkin. Sementara itu, calon Don Telemong ketika ditemui kru berita Al-Hijrah hari ini berkata mereka juga maklum mengenai isu berkenaan dan jika diberi mandat rakyat, pembinaan masjid baharu di Kampung Kubang Palas itu dijangka akan menjadi perhatian mereka. Kalau Barisan Nasional yang merintah, saya janji isu itu salah satu, bukan situ saja, di Kampung satu, di Basong satu. Dua tempat tu memang kita dah dalam agenda kita dah. Kita akan geraklah. Mana perkara yang telah menjadi rungutan rakyat yang belum dilaksanakan, kita akan cuba untuk merencanakan apa yang harus kita buat selepas ini. InsyaAllah kita tak nak biarkan perkara yang menjadi lama rungutan rakyat terbiar, dan seterusnya kita cuba menyelesaikanlah mana-mana perkara tersebut. Sekiranya impian hampir kira-kira 400 penduduk untuk mendapat masjid baharu di tanah seluas 1 hektar ini terlaksana, pembinaannya adalah 100% konkrit menggantikan Masjid Uzur yang 100% daripada kayu. Inilah tapak yang dilaporkan ditinggalkan hampir 20 tahun untuk pembinaan masjid. Namun pemimpin bersilih ganti, janji hanya tinggal janji. Adakah pemimpin akan datang akan merealisasikan impian penduduk di sini? Sama-sama kita nantikan 12 Ogos nanti. Laporan Nur Hashimah Ismail bersama juru kamera Zamir Zulkifli, Terengganu untuk TV Al-Hijrah. 3 kerusi panas di Terengganu menjadi perbualan rakyat di sini. Ia membabitkan Don Ru Rendang, Seberang Takir dan juga Kijal. Namun kerusi N30 Kijal diramal paling sengit. Bagi mengulas selanjut, kita bersama wartawan Nur Hashimah Ismail di Terengganu. Silakan Shima. Terima kasih Azizah di studio. Saya kini berada di Kuala Terengganu. Namun malam ini saya ingin berkongsi tentang kerusi N30 iaitu Don Kijal di bawah Parlimen Kemaman. Baik, mengapa saya mengatakan ia merupakan antara kerusi paling sengit di Terengganu ini? Kerana penyandangnya bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said akan kembali bertanding untuk mempertahankan kerusinya ini di sini yang disandangnya sejak 1990, iaitu 5 penggal berturut-turut. Manakala lawan beliau bagi PRN kali ini, Datuk Seri Ahmad akan berdepan dengan Datuk Razali Idris yang juga Ketua Bersatu Terengganu, yang sudah semestinya akan menyusun strategi untuk merampas kerusi keramat BN ini. Mengapa saya mengatakan ia antara menarik untuk dikongsikan? Kerana sebelum ini Datuk Seri Ahmad Said mengekalkan kerusi ini, namun majoriti kemenangan beliau berkurangan daripada setiap PRU terdahulu. Baik, Don Kijal mempunyai 29,419 pengundi berdaftar. 98% dari populasi di Don Kijal merupakan pengundi Melayu, manakala selebihnya 2% lagi merupakan pengundi Cina. Dan sebenarnya siang tadi saya sempat singgah di kawasan sekitar Don Kijal ini bagi bertanyakan tentang apa harapan rakyat Kijal di sana tentang 2 calon yang akan bertanding di kawasan itu. Rata-rata
terutamanya golongan belia mahukan ekonomi digital didedahkan lebih meluas kerana menurut mereka sektor perniagaan dan juga perindustrian di situ agak perlahan. Dan juga mereka mahukan peluang pekerjaan yang lebih meluas serta gaji minima yang lebih tinggi. Untuk pengetahuan semua, di Don Kijal, gaji minima masih lagi 1,200 dan mereka mahu ia ditingkatkan. Dan ia bagi mengelakkan kebanyakan orang-orang muda di sana untuk berhijrah paling dekat di Kuantan dan juga ke ibu negara untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Baik, itu antara perkongsian yang saya sempat kongsikan hari ini. Parlimen Kemaman terdapat 4 don termasuk Kijal tadi, iaitu dan 3 lagi merupakan Kemasik Cukai dan Air Putih yang dikuasai oleh PAS. Hanya Don Kijal dikuasai oleh BN. Sama-sama kita tunggu adakah Datuk Seri Ahmad Said akan melakukan perubahan yang besar ataupun drastik di kawasan Don N30 ini sekali lagi jika beliau dipilih sekali lagi oleh rakyat di sana, ataupun Datuk Razali Idris akan mencipta kejutan di sana. Sama-sama kita nantikan N30 ini satu lawan satu. Azizah. Baiklah, terima kasih Shima langsung dari Kuala Terengganu. Baiklah, selepas ini perkembangan PRN di Negeri Sembilan. Kembali bertemu. Laluan yang sempit dan parkir yang sesak menyukarkan penduduk di sekitar Dengkil untuk mendapatkan rawatan di klinik kesihatan Dengkil. Lebih menyedihkan jika warga emas dan ibu mengandung terpaksa berjalan jauh untuk ke klinik berkenaan. Wartawan Abdul Rahman Kunyu yang sempat ke klinik kesihatan Dengkil ada perinciannya. Menurut penduduk sekitar, masalah kesesakan jalan di depan klinik kesihatan Dengkil saban tahun berlaku tanpa sebarang solusi. Bagi mereka, perkara itu amat menyedihkan kerana pesakit terpaksa berjalan jauh untuk mendapatkan rawatan. Laluan itu juga merupakan laluan satu hala yang mana ambulan juga melalui kawasan itu. Dirasakan kurang sesuai memandangkan kawasan itu terlalu sempit menyebabkan pengunjung-pengunjung untuk klinik kesihatan itu kekurangan tempat parking kereta dan juga kawasan agak berbukit. So menyebabkan mungkin pesakit-pesakit ataupun parent-parent yang tua ni yang dah berumur ni tak mampu nak berjalan atau menaiki bukit pada kawasan itulah. Because I dah gunakan jalan ni since like 5 or 6 years ago. And it's like a very narrow. Perubahan yang diorang buat pun alhamdulillah lah ada dekat sini. Tapi still susah sebab dia nak kena pusing. Yang dekat sebelah sana tu is jalan masuk, yang ni keluar. Jadi sangat-sangat susah. Pengalaman saya sendiri, saya dah membantu lebih kurang 3 ke 4 orang tua yang terpaksa parking kereta sangat-sangat jauh. Dengan yang sakit lututnya, sakit kakinya, sangat kesian lah. Saya sampai tadi awal pukul 9 macam tu. Memang pack sangat kereta, ada yang parking sampai makan jalan. So saya tengok pun ada yang kadang-kadang penduduk sini pun dia tekan horn sebab dia nak pergi kerja, saya rasa kan. Tapi bagi pendapat saya lah, kalau boleh bagi parking tu tidak mengganggu jalan penduduk, itu je. Sementara itu, calon-calon yang bertanding di don berkenaan juga cakna dengan masalah itu dan ingin mencari solusi yang terbaik bagi memastikan akses ke klinik kesihatan itu lebih mudah dan selamat. Perkara pertama yang saya akan buat kalau saya diberikan mandat, yang pertama saya nak selesaikan masalah fasilitis klinik kesihatan itu. Sebab bagi saya hari ini itu merupakan perkara yang paling penting, yang perlu kita selesaikan. Sebab tak guna kalau kita ada first world facilities pun, ada duit banyak dan sebagainya, tetapi kita menghadapi masalah dari segi nak mendapatkan akses terhadap perkhidmatan kesihatan. Mesti tidak terafkan, bangunannya mesti dibesarkan, mesti ada lebih lagi perkhidmatan, jumlah doktor dan jururawat perlu ditingkatkan. Tapi itu bukan saja kerana walaupun ada satu klinik yang canggih di tempat tu, tak
guna kalau susah bagi rakyat untuk pergi ke klinik lah. Tambah mereka, fasiliti kesihatan itu merupakan fasiliti kesihatan yang paling terdekat untuk penduduk di kawasan Dengkil. Jika tidak, penduduk Dengkil terpaksa ke Cyberjaya untuk mendapatkan rawatan. Dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, mereka akan berusaha untuk melakukan perubahan untuk klinik kesihatan itu. Jika penonton dapat melihat sendiri, ini merupakan jalan utama buat penduduk Dengkil untuk ke klinik kesihatan Dengkil. Kawasan yang sempit dan parking yang agak bersepak ini menyukarkan untuk mereka mendapatkan akses kesihatan di klinik Dengkil ini. Dan apa yang menjadi kegusaran kepada warga Emas, mereka terpaksa mendaki bukit yang tinggi bagi mendapatkan akses kesihatan di klinik kesihatan Dengkil ini. Laporan Abdul Rahman Kunyo untuk Berita Al-Hijrah. Kita beralih ke Negeri Sembilan. Dun Rantau menyaksikan perlawanan 1 lawan 1 antara Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN. Calon Barisan Nasional yang juga penyandangnya iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan dikatakan sebagai easy win untuk kerusi Dun Rantau. Sejauh mana kebenarannya? Bagi membincangkan situasi politik terkini di Dun Rantau, kita terus saja berlintas langsung bersama wartawan Abdul Rahman Kunyo. Silakan Rahman. Baik, terima kasih Aziza yang berada di studio. Aziza, saya kini berada di salah satu dun daripada 4 dun yang berada di bawah Parlimen Rembau, iaitu di Dun Rantau. Dan bagi penyokong Rantau sendiri, mereka tidak asing lagi bersama dengan Tok Mat ataupun Datuk Seri Muhammad Hassan, yang mana mereka boleh mengatakan easy win buat Tok Mat. Dan apabila kita bercakap soal Dun Rantau ini, tidak asing lagi buat Tok Mat yang juga penyandang bagi kerusi ini sejak pada PRU yang ke-11 pada tahun 2004 lagi. Dan pada PRU yang ke-14 yang lepas, beliau juga menang tanpa bertanding. Lalu diadakan PRK Dun Rantau dan beliau juga menang dengan majoriti 4,510 undi. Dan pada PRN kali ini, beliau yang juga penyandang kerusi Dun Rantau ini bakal bertembung dengan Datuk Seri Muhammad Hassan Tok Mat akan bertembung dengan Rosmal Malakan daripada Perikatan Nasional. Dan menurut Tok Mat sendiri, beliau tidak melihat kerusi ini satu laluan mudah kepada beliau kerana ada usaha-usaha yang perlu beliau lakukan bagi memastikan Dun Rantau ini kekal memilih beliau. Dan bagi Rosmal pula daripada Perikatan Nasional mengakui beliau berdepan dengan calon yang agak kuat dan perlu berusaha lebih bagi memastikan pilihan raya yang akan berlangsung pada 12 Ogos ini juga menjadi milik beliau. Dan Aziza, pada petang tadi setibanya saya di Dun Rantau ini, saya sempat berjumpa dengan penduduk-penduduk sekitar, dan antara isu-isu yang berbangkit antaranya adalah isu perumahan prima, dan ada di antara penghuni perumahan prima itu mengatakan dijanjikan mereka akan dapat kunci pada bulan 4, tetapi hingga kini tiada lagi status yang diberikan kepada mereka, dan ini menjadikan kerisauan kepada mereka kerana status yang tergantung ini membuatkan mereka terpaksa duduk bersama dengan keluarga, duduk dengan di dalam rumah yang penghuninya agak ramai. Jadi mereka memerlukan satu solusi yang terbaik bagi memastikan rumah prima yang dibina di Dun Rantau ini bakal menjadi milik mereka. Dan selain itu juga isu tanah runtuh di Pekan Rantau yang berhampiran dengan Pekan Rantau yang menghubungkan ke Sungai Linggi. Kerana di tempat itu kita dapat lihat bahawa saya melawat sendiri pada petang tadi, kita dapat lihat bahawa penaik tarafan yang berlaku di situ tidak berjalan sejak berbulan-bulan, dan mengikut penduduk di situ, jalan yang agak kecil itu membahayakan keselamatan mereka, ditambah pula dengan kondisi tanah yang agak lemah membuatkan mereka rasa tidak selamat untuk mendiami di kawasan itu. Dan jika kita dapat lihat 3 dun lagi yang berada di bawah Parlimen Rembau, iaitu Dun Paroi, Dun Cembong dan juga Dun Kota, masing-masing mengatur strategi masing-masing untuk memenangi
kerusi-kerusi yang berada di bawah Parlimen Rembau ini. Dan saya kira setakat itu saja apa yang saya dapat kongsikan daripada Don Rantau. Kembali ke rakan tugas. Silakan Azizah. Terima kasih Abdul Rahman yang memberikan laporan terkini tentang Don Rantau. Baiklah, nampaknya laporan oleh Abdul Rahman tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Azizah Arifin dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.